أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang saya kasihi Jawatan Kuasa Pengurusan Pentadbiran Masjid kita, Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan ni dan perempuan yang bersama pada malam ini, kita mudah-mudahan sentiasa diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung pengajian kita dari kitab Minhaj al-Abidin. Mungkin lepas tu kita terpaksa beri laluan, bukan terpaksalah, kita akan beri laluan kepada Ramadan, kan? Jadi malam ni kita terakhir untuk bulan ini, kemudian Ramadan kita tangguhkan. Lepas Ramadan baru kita tengok balik jadual macam mana, ya. Mungkin kita beri laluan kepada puasa sunat Syawal dulu ke. Jadi untuk malam ini, kalau sepatutnya kita akan berkongsi muka surat 300, tapi oleh kerana saya tengok dia banyak poin yang berulang yang telah pun saya kongsikan. Jadi malam ni kita tu ambil tajuk baru 302 di bawah tajuk kesulitan dan musibah. Kesulitan dan musibah, muka surat 302 mana yang ada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesulitan dan musibah. Awarid ni halangan, rintangan, ya. Halangan, rintangan ini khusus untuk menghadapi pelbagai kesukaran. Dalam bab tajuk ini bincang tentang kesulitan dan musibah, dianya akan bercakap ataupun menceritakan khusus untuk menghadapi pelbagai kesukaran. Dan untuk menghadapinya, kesabaran amat diperlukan dalam apa bentuk keadaan sekalipun. Bila kesukaran, senjata yang paling sangat utama ialah kesabaran. Sukar tak boleh nak kita lari, tapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Itu sabar ni satu yang sangat tinggi nilai dia. Perkara ini terjadi disebabkan dua perkara. Maknanya kesulitan dan musibah ini berlaku disebabkan dua perkara. Yang pertama di sini sebut
agar dapat sampai ke tujuan ibadah. Kenapa Allah berikan kita kesulitan? Sebab supaya kita akan dapat ma'ani ataupun makna kepada ibadah. Kerana dia kata dasar dari ibadah itu bersabar dan sanggup menanggung segala penderitaan dan kesulitan. Kesabaran sabar itu semata-mata untuk kita menanggung kesusahan untuk kita beribadah. Contohnya puasa tak lama lagi, banyak dia punya cabaran dia. Kan? Hari ini pun bagi mereka, terutama bagi orang perempuan yang terpaksa mengambil cepat peluang, iaitu puasa qada, kan? Kena buat cepat. Kita sebagai ayah kena ambil maklum, tanya anak kita, panggil dia. Kadang takut dia terlupa, kan? Panggil dia, "Dik, kau puasa kau sudah macam mana? Ada tinggal lagi tak? Dah buat belum?" Masa ada lagi, kan? Bila dia menunaikan qada puasa dalam keadaan orang belum berpuasa, memang sangat menuntut kepada sabarlah. Untuk sabar. Kena pula cuti sekolah, mak pula masa itulah dia nak masak sedap sebab anak balik cuti. Anak semua dekat rumah. Di masa yang sama anak perempuan kita sedang melaksanakan puasa qada dia. Mak pula nak tunjukkan dia punya kehebatan, masak sedap-sedap, memang perlukan kesabaran. Jadi bila dia sabar tu, situlah makna kepada ibadah, tujuan ibadah. Baik, di situ dia pecahkan beberapa perkara. Yang pertama dia kata ibadah itu sudah merupakan kesukaran. Ibadah itu sendiri memang ada di dalamnya kesukaran. Sama ada kesukaran itu berat atau tak berat, berbeza. Seseorang hamba wajib mengerjakan solat, puasa, bersedekah dan sebagainya. Semua ini merupakan satu kesukaran sehingga Allah menjanjikan kebahagiaan dan kemuliaan. Apa bentuk ibadah ada kesukaran dia, kan? Kalau kita sembahyang, nak buat sembahyang yang terbaik, mestilah berjemaah. Berjemaah yang terbaik, mestilah di masjid. Jadi, pergi ke masjid itu adalah cabaran dia, ada kesukaran dia, kan? Beribadahlah kamu, kelak akan aku berikan pahala dan aku masukkan ke dalam syurga. Itu janji Allah. Ya. Seseorang tidak akan dapat mengerjakan ibadah sebelum berjaya mengalahkan hawa nafsunya. Kalau buat pun mungkin sembahyang tu sekadar buat saja, tapi nak buat dengan penuh tamakninah memerlukan kesabaran, kan? Kena dia lawan hawa nafsu dia. Sedangkan nafsu pun sentiasa cuba untuk menghalangi untuk kita beribadah. Nafsu tu kerja dia memberat-beratkan kita. Baik itu sembahyang ni subuh 2 rakaat, kan? Ada cabaran dia, kesukaran dia, kena bangun awal, kena mandi, pergi ke masjid, berjemaah itu lebih baik. Kan? Banyak cabaran dia. Bagi manusia, mengalahkan 1000 musuh adalah lebih mudah daripada menundukkan hawa nafsu. Kadang-kadang kita sanggup berperang, kan? Tapi mengalahkan hawa nafsu susah. Kalau kita tengok di dalam banyak peperangan, memang sanggup sahabat-sahabat dulu dan juga orang perang, kan? Tapi kadang-kadang menundukkan hawa nafsu susah. Macam kita hari inilah, kan? Saya telah pergi ke masjid sebelum ni untuk kita menyampaikan tentang apa sumbangan kita untuk merasakan bahawa kita turut bersama berjuang di Palestin membebaskan Baitul Maqdis, kan? Jadi antaranya yang kita sebut iaitu kita hendaklah memastikan setiap bulan
ada yang kita infakkan untuk membantu Palestin. Melalui apa? Terpulanglah masing-masing, carilah kan di mana agensi-agensi ataupun NGO-NGO yang kita yakini boleh sampai. Tak ada masalah. Yang pentingnya kita ada kesungguhan itu. Tidak cukup kita katakan, oh dulu dah bagi dah. Kan? Saya dah bagilah dulu. Perang tu tuan-tuan, dah masuk bulan dah. Belum berhenti lagi. Ya? Kita bagi sekali ya. Adakah ianya boleh kita jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dipastikanlah kita cuba juga bersusah-susah memberikan bantuan. Dia bukan kira banyak sedikit. Tapi kita kira selagi mana perang itu berlaku, kita akan terus membantu dari poket kita setiap bulan kepada agensi ataupun kesatuan mana-mana yang kita yakin sampai. Ya. Baik. Kemudian dia kata, setelah mengerjakan kebaikan dengan bersusah payah, seseorang perlu berhati-hati memeliharanya agar tidak rosak, kerana memelihara, menjaga amal lebih sukar daripada mengerjakan amal. Kita buat amal memang sukar. Menjaganya jangan rosak. Satu. Contohnya kita puasa 30 hari. Kan? Berniat dari pagi sampailah ke maghrib. Puasa tu. Tapi kena ingat, dalam kita berpuasa tu, menjaga puasa tu juga besar cabaran dia. Kan? Sebab pagi itu Allah telah pun memberikan pahala puasa sebesar-besarnya. Kalau kita tak jaga dengan baik, sampai ke petang nanti takut-takut sebesar telur ayam dah pahala dia. Sebab banyak yang makin kurang. Okay. Jadi menjaga tu satu benda. Sama juga sembahyang. Datang ke masjid, sembahyang, besar cabaran dia. Sebab kita nak berjemaah, nak ke masjid. Bila angkat takbir, nak jaga, jangan hati kita mengayau, besar cabaran dia kan. Lebih-lebih lagi orang rumah kita kirim pula tadi kan. Kang abang balik, kang lupa telur bang, seteri, telur dah habis. Kata takbir langsung ingat, ayo. Kan? Cabaran dia. Contoh dalam kitab ni dia kata, kita berbuat baik terhadap masyarakat. Perkara ini amat berat kerana seringkali timbul penyakit seperti ujub. Jadi buat baik tu satu perkara, ujub satu perkara. Adapun menghalangi serta menghilangkan sifat ujub itu lebih sukar daripada berbuat baik kepada masyarakat. Buat baik satu perkara, tapi dalam buat baik itu ada ujub menumpang. Perkataan sifat ujub. Ujub ni makna hairan bahawa kita boleh buat baik. Kita berhairan diri kita ni, kenapa? Ujub itu. Sedangkan ujub itu boleh merosakkan kebaikan yang kita buat. Sama juga dengan sembahyang. Ya? Datang ke masjid, besar cabaran dia untuk sembahyang berjemaah. Bila angkat takbir, ada di sana khusyuk. Menjaga khusyuk itu bukanlah mudah. Bukanlah perkara mudah. Ia perlu, baik itu ulama mengatakan sejauh mana ataupun sejauh mana. Sekurang-kurangnya apa kata paling minima khusyuk. Khusyuk ni dia bermacam-macam, ya. Hingga sahabat, kalau peringkat sahabat ni, dia khusyuk sembahyang, bila dia kata takbir tu, panah lekat di betis dia waktu perang tu. Dulu perang-perang boleh berhenti, okeylah malam berhenti. Kan? Ni tak ada arah, ini memang ditala tu ni, ditala betul. Dia tak boleh ikut darat, dia tembak ikut darat kan. Bila sahabat yang cabut panah ni memanglah tuan-tuan, bila dah masuk tu, nak tekan tu, dia makin koyak sebab dia tajam dan dia kepala tu macam tu. Nak tarik ke belakang, tak boleh sebab dia cangkuk. Jadi maknanya nak sorong pun tak boleh, kan koyak lagi, kulit depan kan koyak, nak tarik pun tak boleh sebab dia mencangkuk. Susah, panah tu dah masuk dalam daging. Jadi sahabat ni sembahyang, tunggu dulu dia kata, aku solat 2 rakaat, lepas tu kau cabut lah. Sembahyang 2 rakaat dan cabut.
Khusyuk ni rasanya tuan-tuan selalu tinggi lah. Tapi ulama kata, apa khusyuk yang paling rendah yang sepatutnya kita kena berikhtiar? Khusyuk yang paling rendah ialah kita sedar kita sedang sembahyang. Kalau mengayau itu sudahlah. Kita sedar. Sebab itu di antara membantu supaya khusyuk, antaranya ulama kata hendaklah kita memahami apa yang kita baca. Kan? Angkat takbir tu, doa iftitah, semuanya kita akan faham dan membantu. Jadi sekurang-kurang itulah kita sedar kita sedang sembahyang, bukan mengayau hati kita. Baik. Sukar. Ya, datang sembahyang tu buat sembahyang berjemaah satu kesukaran, tapi menjaga khusyuk satu kesukaran. Lepas tu satu lagi riak pula, mungkin datang riak dalam sembahyang tu ada riak pula. Kan? Pergi ke masjid tu takut-takut bersama pergi ke masjid tu ada riak. Jangan ada riak itu mengawal diri, jangan ada riak tu pun besar cabaran dia. Jadi semua itu adalah satu kesukaran bagi kita. Kemudian seterusnya dia kata, dunia ini merupakan tempat ujian bagi manusia. Dunia ini merupakan tempat ujian bagi manusia. Setiap manusia pasti mengalami pelbagai cubaan dan musibah. Jadi dunia ni memanglah tempat kita diuji. Liyabluwakum wallazi khalaqal maut wal haya liyabluwakum. Dialah yang menjadikan mati kemudian dihidupkan balik, liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang baik amalan dia. Jadi memang ujian. Ya. Salah satu bentuk cubaan itu seperti meninggalkannya salah satu daripada anggota keluarga. Dalam kita diuji ni ada benda-benda yang kita akan terima. Contohnya kita ditinggalkan oleh ahli keluarga kita, meninggal dunia. Itu ujian. Ya? Kalau boleh kita nak, macam saya dulu tuan-tuan, saya balik tahun 90. Jadi waktu tu 90 pun saya 90, 91 masih lagi sandaran. Waktu tu gaji bukan gaji sandaran, bukan gaji bulan. Gaji hari RM36.50 per hari. Sabtu Ahad tak ada gaji sebab tak ngajar. Cuti penggal, cuti sekolah, tak ada gaji. Kan? Masa tu zaman saya, mungkin tuan-tuan wallahualam mungkin jumpa zaman tu. Kan? Sebab guru waktu tu, guru kerajaan negeri begitulah kalau sandaran. Tapi kalau guru kementerian sandaran tak. Gaji sama, cuma dia punya status dia saja. Tapi saya guru sandaran negeri, gaji pun berbeza. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ada gaji. Sabtu Ahad tak ada. Cuti bulan 12, tak ada gaji. Jadi saya bulan 12 tu, cuti bulan 12, saya akan berniaga jual kain. Ambil kain, plekat, kain batik, Kelantan, buat balik Islam berjual. Ya. Pergilah ke rumah-rumah jual. Sebab apa? Sebab kita ada tanggungan, ada keluarga, ada anak, gaji tak ada, maka kenalah berniaga. Jual baju, jual kain batik. Tapi yang saya tak kurang seronok, jual kain batik ni, dengan sarung maru. Ambil lu ya, dia kata. Ambil lu itu. Kalau sekolah ambil apa? 3 oleh dia ambil. Kita pula jangan, tak boleh. Nak kata, cik saya ni, niaga ni pasal ni. Nak tampung. Mana dia percaya? Kita balik mesti. Tak ada duit, dia percaya dah. Ambil dulu. Kan? Kita pula bila ambil dulu tu, mak saudara kan. Nak kata tak boleh, susah. Jadi. Lepas nak bayar tu pula, kita nak ambil susah juga. Mak saudara kita, Cik Hansu lalu RM10, dia kata. Nak terima. Susah juga. Sebab dia masalah kita. Dan kita nak buah. Kita bekerja. Dia orang kampung. Dia pula hutang RM30, bayar RM10. Nak terima tu pun susah juga. Akhirnya, tak apalah cik, tak payahlah bayar. Selesai masalah. Kan? Jadi cabaran dia. Bersama kan. Jadi maknanya, lepas tu, dah 93 barulah dapat kerja tetap. 95 ayah saya meninggal. Jadi maknanya saya tak dapat nak berkhidmat. Memang tak boleh tuan-tuan untuk nak baik, nak setimpal dengan apa sumbangan ayah kita pada kita tak boleh. Tapi kita nak berkhidmat sekurang-kurangnya kan. Tak dapat. 63 tahun 45 je meninggal. 95 pun bulan 4. Kan?
meninggal. Jadi maknanya orangnya itu ujian, kan? Hilangnya ahli anggota keluarga. Cobaan yang menimpa diri sendiri seperti terkena fitnah sehingga nama tercemar. Itu pun cobaan juga, terfitnah. Terdapat juga musibah yang berkenaan dengan harta benda. Tapi ada juga musibah, cubaan, ujian yang kena pada harta benda. Contohnya di sini disebut rumah dimasuki pencuri atau tertipu sehingga menderita kerana kerugian harta benda. Sebut rumah tu ingat saya tu hujan. Minggu ni lah, minggu ni. Tak. Hari ni Senin kan? Minggu sudah. Hari apa saya tak ingat. Saya Khamis rasanya. Khamis. Khamis. Hujan, kembau, hujan. Sekali saya sedang membaca dalam bilik saya tu, membaca tiba-tiba turun air daripada siling tu. Macam air tu turun macam cucu atap. Tengok, kena betul-betul tepat tilam bilik saya tu. Wah, ni hujan bukan luar rumah, dalam rumah hujan ni. Saya pun berlari ke rumah. Berlari ke rumah tengok atap genting dia jatuh. Dia dalam berlubang dah, dia jatuh ke bawah. Dia tak lekat, jatuh ke bawah, sekeping. Jadi yang atas tu mengupuk dalam lubang lah. Jadi hujan turun luar rumah hujan, dalam rumah pun hujan. Saya seorang. Ustazah ni dia pergi, ada mengajar. Saya nak tak ada, saya seorang. Wah, macam mana ni? Ini luar rumah pun hujan, dalam rumah pun hujan. Luar okey lah, dalam rumah hujan. Dah basah tilam, cuba angkat tilam tak boleh. Nak angkat tilam tak teraya tuan, sebab tenaga kan, tilam tu berat. Saya pun macam mana, ikhtiar panjat-panjat, cari tangga tak jumpa, panjatlah tembok, panjat pagar, sampai naik terhubung tu. Naik turun tu mengangkat, pergi betulkan, kelam masukkan balik, kan. Lepas tuan-tuan nak turun tak boleh. Naik tadi kita comel sebab fikir air masuk dalam rumah. Macam mana tenaga kita keluarlah tu. Naiklah. Bila turun tak boleh tuan-tuan. Tak nampak mana nak pijak lagi dah. Saya tengok atas tu. Ya. Saya doa lah, ya Allah. Adalah nak aku datang. Adalah nak aku datang. Bilalah balik rumah ni. Jadi nak cerita tuan-tuan. Ya. Anak bujang saya balik. Dia duduk di rantau. Dia datang. Dia duduk rantau. Nak tipun mana ada tuan, tipun tak ada. Tak bawa naik atas atap tu, terumbung tu. Kung tu. Tu dia. Ada orang datang. Lepas tu dia bunyi. Assalamualaikum. Kita pun jawab dah lagi kan. Salam. Abah saya bumbung lah. Dia apa kan Abah dia? Dia tengok kita dah dulu. Cuba tuan bayangkan saya pakai baju atas tu hujan duduk longgok tu. Nak turun tak boleh. Lepas tu dia pun susun kursi. Kursi plastik susunnya tinggi. Lepas tu dia pun bolehlah turun. Ceritakan tuan kan. Itu pun ujian. Kan ujian. Tapi Allah kirimkan anak saya duduk di rantau, datang. Tepat pada masanya. Tapi sampai jugalah hujan atas tu. Saya kata kau nampak ke jiran ni kan apa? Apa dia buat sama ni dah tengok atas tu. Nonggok hujan terlebih. Duduk atas tu tak ada payung. Kan? Jadi ujian. Jadi datanglah anak saya kata tolong abah tak nak turun ni, dia pun susun kursi. Tangga tak ada, kan? Rupanya penting tangga tuan. Tangga ada rumah saya, bawa ke rumah di Cembung. Itu pun ujian juga, ya. Baik, di sini dia kata dengan menghadapi segala coba ini kita perlu bersabar dan tahan uji kerana jika berlarutan dalam kesedihan ia boleh menghalang diri kita dari melakukan ibadah kepada Allah. Jadi benda ni kita tampung dengan sabar. Sabarlah tuan-tuan kan. Bersabar. Jangan kita terus bersedih walaupun diambil Allah, kan? Diambil Allah orang yang paling kita sayang. Macam mana tu dah janji dia dan itu hak dia, kan? Dia ambil balik, dipinjamkan juga kita. Jangan bersedih. Kalau kita bersedih mengganggu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sikit lagi saya nak sambung. Orang yang memikirkan dan memerhati akhirat akan lebih keras lagi cobaannya. Kalau kita ni sangat jaga akhirat kita, kan? Jaga benda-benda yang boleh merosakkan amalan kita untuk ke akhirat, lebih besar lagi ujian terdatang. Ya. Di sini disebut kan, orang yang memikirkan dan memerhatikan akhiratnya akan lebih keras lagi cobaan dan lebih banyak mendapat ujian. Jadi tak mudah sebab syurga tu mahal. Kan akhirat tu satu yang
hidup kekal abadi. Jadi ujiannya di sini tempat kita diuji. Jika selama di dunia ini kita lebih dekat kepada Allah, maka cobaan dan dugaannya akan semakin banyak kerana Allah sentiasa menguji hamba-hambanya. Ni tuan-tuan. Sentiasa kita akan diuji oleh Allah. Kalau kita lagi dekat dengan Allah, takarub kita lebih kepada Allah, ibadah kita lebih, kita akan galak kerap diuji oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-ulama, thumma al-amsal fal amsal. Orang yang mendapat ujian paling keras, paling berat adalah para nabi. Para nabi ni palinglah. Walaupun dia dipilih Allah, ujian dia berat. Ya. Kemudian para ulama. Selepas tu orang yang diangkat oleh Allah sebagai ulama, besar ujian dia. Seterusnya mereka yang hampir kepada Allah dan mereka yang mencari jalan untuk menghampirkan diri kepada Allah. Ujian akan datang. Kerap akan datang ujian. Jadi sabar. Sabar bila berjaya tuan-tuan, itulah dia anugerah yang istimewa diberikan Allah nanti, balasan dia. Ini bererti seseorang yang berjalan menuju kebaikan, ini berarti seseorang yang mencari kebaikan dan memusatkan perhatiannya untuk akhirat, apa-apa dia buat pun dipikir tentang untuk akhirat. Dia boleh mengalah di dunia demi untuk akhirat. Dia boleh bersusah di dunia demi untuk akhirat. Dia boleh tanggung kesusahan apa di dunia ni tapi untuk akhirat. Dia boleh memaafkan siapa saja di dunia ni demi untuk akhirat. Pasti mengalami ujian-ujian. Ya, tak mudah. Jika tidak sabar menghadapi, ia akan terputus di tengah jalan. Kalau dia tak sabar, dia melata, kan, hilanglah pahala akhiratnya. Hilanglah bekalan akhiratnya. Hati menjadi bimbang dan tidak sempat lagi beribadah sehingga dia tidak akan sampai kepada tujuan objektif ibadah itu. Ya. Jadi situ sayang, rugi kita. Ya. Sebab itu kita tanggunglah dengan kesabaran. Memang susah. Allah telah memberitahu hamba-Nya agar bersabar dalam menghadapi segala macam ujian. Dalam firman Allah, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Surah Al-Imran. Demi sesungguhnya kamu akan diuji. Ni jelas tuan-tuan. Sesungguhnya kamu akan diuji. Siapa kamu tu? Kita lah. Kita akan diuji. Uji macam mana? Kamu akan diuji pada harta benda. Kita usah payah kena keluar zakat. Depan tu dah keluarkan 20,669 dan 65 sen. Cukup saja hisap nahaulnya, kita kena keluarkan zakat. Kalau kira-kira tu 2.5 tu bukanlah 5 terlebih keluar tu. Kalau 20,000 5 terlebih. 5 terlebih kena keluarkan. Kita ada duit dalam bank 22,669. Katalah 22,700. Kena keluarkan 5 terlebih. Kalau 20,000 tu, kalau 2.5 bukan 5 terlebih lah. Kalau kita kira kan. 5 terlebih tu, tuan-tuan sekalian, jangan main. Kalau kita nak beli, orang kata, saya ni suka bersikal. Ada geng bersikal kan. Beli lampu-lampu tu, topi tu, boleh. Setangan, berapa ni kes setangan ni? Ini dia kata, ini murah aja. RM25. Tapi you tak boleh guna lah. Ambil yang ni lah. Ini berapa? Ini RM80. Okey, ambil RM80. Tak terasa tuan-tuan. Beli setangan RM80. Kan? Saya tukar tayar musikal tu. Kan? Saya pergi kedai, baru saya kata,
Okey, cikgu kalau mau tahan ni, dia kata ini tayar bagus ni, jauh pun lah lama, RM135. Satu, dua depan belakang, dia kata kali dua lah. Jadi maknanya RM270. Tapi kalau tayang ini, dia kata, itu mahal sangat, biasalah. Biasa ini sesuai cikgu, juga ambil RM45 punya lah. Ada, belah-belah ringgit pun ada, dia kata, tapi tak cantik lah, dia kata. Ini 45 paling kurang. Kita ambil lah 45, 90 kan. Tak ada rasa apa. Sebab apa? Tapi zakat 500 lebih tu besar cabaran dia kan. Kena keluarkan juga. Akan diuji. Dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar, kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu. Diri kita pun akan diuji dengan sakit sebagainya. Dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang yang musyrik, tuduhan-tuduhan yang cacian yang menyakitkan hati juga. Maknanya kita akan diuji harta kita, diuji juga diri kita, kita juga akan dengar nanti orang akan memburuk-burukkan kita. Orang akan memburuk-burukkan kita, kan ada nanti. Kita pula nak berbaik, tapi akan ada orang burukkan kita. Akan ada orang memburukkan kita. Jadi semua itu ujian. Ya. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Ni dia punya rawatan dia. Ni rawatan dia. Disebut Allah surah Imran juga, dia kata dalam pada itu, walaupun kita diuji harta diri kita, orang burukkan kita ke, dalam pada itu kata Allah, jika kamu bersabar, kan kunci dia tu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat untuk kamu lakukan. Maknanya, harta akan diuji, diri kita diuji, bahkan ada orang kata keburukan kita, ambil satu benda, bersabarlah. Sabar itulah yang perlu kita ambil sebagai senjata. Tak rugi tuan-tuan. Bersabar di atas perkara tak rugi. Ya. Wa dhannu anfusakum ala annahu la budda lakum min anwa'il balaya fa in tasbiru fa antumur rijal wa azaimukum wa azaimur rijal. Ini ungkapan, satu ungkapan dikata sini, kuatkanlah kemahuan kamu kerana sudah tentu kalian akan berhadapan dengan pelbagai ujian. Maknanya kuatkan kesabaran kita, sebab kamu mesti akan berhadapan dengan ujian. Namun jika kalian bersabar, maka kalian adalah pahlawan dan keinginan kalian adalah keinginan seorang pahlawan. Bila kita bersabar, maka kita dipandang sebagai seorang pahlawan. Oleh siapa? Oleh neraca syarak. Bila kita bersabar menghadapi ujian itu, kita dipandang, diiktiraf sebagai pahlawan. Rijal dipanggil. Rijal ni pahlawan ataupun panglima lah. Tapi bukan dipandang oleh neraca manusia, dipandang sebagai panglima oleh neraca syarak. Neraca syarak. Untuk itu, seseorang yang sudah membulatkan tekad untuk beribadah kepada Allah, kita dah tekad dah, kita akan buat walaupun apa berlaku, kita bersabar. Pertama sekali, dia kata, wajib ke atasnya untuk membulatkan tekad untuk bersabar. Siapa dah nekat untuk beribadah, supaya ianya akan ada bekalan akhirat, mesti dia bertekad, jaga sabar dia. Sabar menghadapi segala cubaan yang teramat sukar dan berat hingga bila? Hingga akhir hayat. Imam Fudil berkata, barang siapa tidak membulatkan tekad untuk menempuh jalan menuju akhirat, maka dia akan menghadapi 4 jenis kematian. Saya akan habiskan dalam azan. Imam Fudil kata, barang siapa yang tak tekad dengan kesabaran untuk menjaga amalan bekalan akhirat dia akan menghadapi 4 jenis kematian. Yang pertama, mengalami mati putih, iaitu kelaparan. Mati putih.
Mati putih ni maksudnya iaitu kelaparan. Yang kedua, menghadapi mati merah, iaitu melawan syaitan. Dia mati dalam keadaan dia melawan syaitan, dipanggil mati merah. Mengalami mati hitam, iaitu dihina dan diejek orang. Itu mati hitam. Dia meninggal dunia dalam keadaan dihina dan diejek orang. Kemudian mati hijau, iaitu terkena musibah secara berterusan. Inilah dia 4 perkara mengikut pandang Imam Fudil Iyad apabila seorang yang tidak bertekad untuk menjaga ibadah dia. Tuan-tuan, itu dulu. Nanti bulan lepas puasa, habis selesai kita sambung pada yang kedua, iaitu kesabaran akan membawa keuntungan baik. Bila sabar tu, apa natijah dia? Bawa benda yang baik. Dan baik tu pula, dia bawa kepada akhirat pula. Sabar di dunia, ada benda kebaikan, dan kebaikan itu akan dibawa sampai ke akhirat. Nanti kita masuk kepada tajuk itu selepas Ramadan. Aqulu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah.